Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala manja minallah illa ilaihi, amma ba'du. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar pada pagi ini? Alhamdulillah, kita bersiaran lagi kita pada siri Fitness Qalbu, siri yang ke-9. Baik, bantu dulu sebarkan. Alhamdulillah, saya mau lewat sikit lagi sebab saya habis lewat tadi. Selepas habis kuliah subuh tadi ada muzakarah dengan jemaah-jemaah surau. Alhamdulillah. Dan Allah beri kesempatan pada pagi ini untuk terus bersiaran lagi, insya-Allah. Bersama-sama dalam siri Fitness Qalbu, siri yang ke-9. Dan saya bersiaran di satu tempat yang tempat saya dekat dengan ceramah lah. Saya berada di satu kawasan di area Ampang. Baik. Jadi sidang jemaah mata Allah SWT, apa khabar pada pagi ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua berada dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Alhamdulillah. Ya, Tuan Amiruddin Rahman, itulah nanti saya susun jadual, saya maklumkan sebab jadual memang full pack. Untuk kuliah maghrib semua dah terisi dah, Tuan Haji. Yang waktu-waktu yang saya maklumkan tempoh hari itulah waktu kosong sebenarnya. Yang lain semua dah ada waktu dah. Jadi tak apa, saya akan aturkan untuk laluan untuk di Masjid Kampung Gombak, insya-Allah, untuk kuliah jemputan, insya-Allah. Terima kasih atas jemputan kuliah. Alhamdulillah. Baik, testing suara audio, subhanallah, audio clear, audio dan suara visual, audio dan visual clear. Baik, alhamdulillah. Jadi pada pagi yang penuh barakah ni, bantu dulu sebarkan dan kita akan bersama-sama dalam siri Fitness Qalbu. Dalam konteks kita nak membincang hal-hal yang berbangkit tentang bagaimana nak memantapkan hati ini, qalbu, jiwa atau hati atau qalbu. Kita nak bincangkan perkara ini. Jadi satu tadi yang menyebabkan lambat bersiaran juga mencari lokasi yang sesuai sebenarnya. Biasanya di area di kawasan perumahan saya, tapi saya berada di luar. Dan kita juga memerhatikan lokasi-lokasi yang bersesuaian agar mendapat keselesaan dalam menyampaikan. Alhamdulillah, Allah izinkan juga jumpa satu lokasi yang sesuai di sini. Ini jenis street dakwah lah ni, gamble, turun padang dan gamble berdakwah. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah berkati kita. Baik, dan kita dah masuk ke siri yang ke-9, Fitness Qalbu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, jadi bantu tu sebarkan, share dengan sahabat-sahabat kita, invite mereka datang dalam live kita pada pagi ni. Alhamdulillah. Baik, pertama mari kita murajaah dulu tentang Fitness Qalbu. Fitness Qalbu. Hari ni kalau saya berada, kebanyakan site ataupun lokasi saya live bersiaran Fitness Qalbu ni adalah di kawasan taman di Tasik. Dan biasa di Tasik di kawasan rumah saya lah. Dia private sikit, dia tertutup sikit. Dan 2 kali saya bersiaran di tempat yang terbuka. Macam ni sekarang saya berada di tempat yang terbuka. Jadi saya melihat satu suasana yang berpagi-pagian mereka nak dipanggil beriadah. Beriadah untuk memberi kecergasan fizikal dengan keluarga, dengan mungkin saya tengok dengan sahabat, handai berpagi-pagian. Allahumma salli ala Muhammad. Ya, Puan Syarifah dari Naratiwat Kap Kungkap Thailand pun ada. Alhamdulillah. Baik, jadi bila sentuh tentang fitness, kecerdasan, fit, maka sudah pasti kecerdasan fizikal itu diperlukan untuk melakukan segala aktiviti yang melibatkan ketahanan fizikal lah.
Apakah peranannya hati? Di sinilah kadang-kadang kita tak nampak peranan hati itu bagaimana. Sehingga kan hati juga perlukan fitness. Hati perlukan kecerdasan dan satu exercise yang berterusan sebenarnya. Bagaimana badan kalau tidak digunakan dengan baik, maka dia akan sakit. Bila badan sakit, maka aktiviti-aktiviti yang diperlukan untuk badan akan terganggu. Percaya atau tidak, apabila hati sakit, dia lebih mengganggu semua aktiviti. Sebab tu kita tumpukan kepada perbincangan fitness kolbu, kecerdasan jiwa. Bagaimana kita nak fitkan hati kita. Terutama dalam tajuk kita pada pagi ini adalah jangan mengalah, jangan pernah mengalah. Baik, bila kata tentang hati ini, peranan hati adalah untuk menangkis ataupun menanggung segala permasalahan yang berlaku. Peranan hati yang menanggung masalah. Masalah, persoalan-persoalan kehidupan ni yang menanggung hati bukan badan. Badan ni masalah biologi. Sakit-sakit fizikal, ya, badan akan tanggung. Tapi permasalahan-permasalahan kehidupan, hati akan menanggung. Semua perkara yang melibatkan hati, yang melibatkan dipanggil perasaan, dia akan memberi kesan kepada hati. Dan apabila kita tidak memberikan tumpuan kepada pembinaan hati, fitness pada hati, jiwa, maka kebarangkalian untuk mengalah itu tinggi. Sebab apabila perasaan ataupun nafsu mula menguasai hati, maka hati akan menjadi sakit. Dipanggil qalbun marid. Baik, jadi sidang jemaah mata Allah SWT sedang penonton, sahabat-sahabat yang diraikan, yang telah bersiaran dengan saya pada pagi ini, kalau perhatikan bagaimana pendekatan dalam penyampaian dalam konteks fitness kolbu ni, dan juga perbincangan yang telah mengikuti perbincangan hakikat kehidupan, dan kita telah pun masuk dalam lisanul haq, semuanya adalah memberi pendekatan kepada bagaimana nak kuatkan hati. Dan konsep praktikal, dalam konsep praktikal, yakni dalam konteks kehidupan. Kadang-kadang ada orang dia kata nak kuatkan hati, benar, dengan amalan-amalan yang telah digaris pandukan. Alhamdulillah, amalan untuk menguatkan hati. Tadi macam tadi, Ustaz, saya nak baca Quran, Ustaz. Okey, Alhamdulillah, tafadhal mashkura, bacalah. Tapi adakah dengan bacaan Quran itu mampu kembali mendapatkan matlamat utamanya bacaan Al-Quran itu? Apa bacaan Quran? Merungkai segala persoalan hati. Al-Quran itu huda, petunjuk. Al-Quran itu syifa, itu penyembuh. Syifa, penyembuh. Huda, petunjuk. Syifa, penyembuh. Furqan, pembeza. Orang yang banyak baca Al-Quran sudah pasti hatinya sembuh. Dia mampu membezakan hak dan batil. Dia mampu mendapat petunjuk yang jelas. Jangan kita beramal secara retorik ataupun amalan yang sekadar buat-buat, sekadar dilihat. Dia ni kuat baca Quran lah, tapi bila datang ujian, tumbang. Dia ini kuat sedekah lah, bila datang ujian, tumbang. Ada pernah tidak kita berhadapan dengan golongan seperti ini, ataupun kita sendiri yang kadang-kadang mengeluh, kadang-kadang mungkin terlintas dalam hati, Ustaz, saya ni beramal juga, Ustaz, tapi dalam ada masalah ujian saya berbelah bagi, Ustaz. Kadang-kadang saya mulalah persoalan-persoalan, sehingga kan ada orang give up, putus asa dia mengalah dia apabila ujian datang menanda dia. Kadang-kadang kita bimbang amalan yang dilakukan itu seakan-akan perkara yang menyusahkan dia balik. Sebagai contohlah, isteri solehah, amalan kan, bila dia beramal, tiba-tiba Allah menguji dia dengan keadaan suaminya, mungkin suami yang melakukan kesilapan dan kesalahan. Dan adakah dia akan mempersoalkan amalan dia? Dan hampir kebanyakan, tak semua ya, kebanyakan akan mempersoalkan amalan dia balik. Dia rasa macam tak guna saya buat baik selama ni, tak guna saya buat baik dengan abang selama ni, tak guna saya, nampak tak? Akhirnya ada orang dia berubah arah. Sepatutnya hijrah itu menjadi lebih baik, tapi dia terbalik. Hijrahnya menjadi lebih teruk. Ataupun dia jadi orang yang biasa-biasa je. Alah, tak payahlah nak alim sangat. Tak payahlah nak alim sangat. Biasa tidak? Tak payahlah nak strict sangat. Tak payahlah nak sangat-sangat. Ini yang berlaku. Inilah yang berlaku. Akhirnya amalan yang kita lakukan terfitnah. Betul tidak?
Sama je Ustaz, tudung labuh ke tak tudung labuh ke, macam tu kat perangai. Akhirnya kita tak tahu kita ni nak memilih di jalan yang mana. Kalau syariat dah tidak jelas. Orang yang tidak bersyariat itu orang yang sesat. Sebab syarat bersyariat, syarat mendapat ihdinas siratal mustaqim itu dia mesti bersyariat. Contoh tutup aurat. Itu tuntutan, tiba-tiba dia tak tutup aurat. Dah terang-terang sesat. Jangan main-main. Mana tidaknya aurat kan wajib. Kalau yang wajib pun dilawannya, sesatlah dia. Nak cakap apa lagi? Alasan apa lagi kan? Tapi kerana dia mengalah, orang tengok ada orang yang menutup aurat, dia beramal cantik, tiba-tiba diorang lah yang menjadi asbab orang melihat, tengok sama je pakai tudung pun macam tu juga. Kalau bergaduh, terangkat juga Ustaz. Ingatkan apa, nampak tidak? Baik, jadi kita tak nak amalan yang kita dah lakukan selama hari ini menjadi sia-sia. Menjadi sia-sia, kita tak mau. Kita tak mau menjadi fitnah. Itu pertama. Jadi tajuknya itu adalah jangan mengalah. Jangan pernah mengalah. Jangan pernah mengalah. Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Imam. Apa tu tuan? Polis. Apa yang polis? Baik. Jadi selama mata Allah SWT. Hidup kena bersyariat. Syariat itu pasti. Syariat, hidup wajib bersyariat. Siapa yang tidak bersyariat, maka dia sesat. Sesat, contoh tak solat. Macam mana? Hati tisu, walaupun banyak ngaji macam kata cepat dalam masalah, cepat down. Umirus, betul tidak? Kenapa? Takkan kita biarkan macam tu? Okey, baik, perhati baik-baik. Pertamanya, dia ada amalan yang bersudut zahiri. Amalan badani. Amalan yang dilakukan itu teruskan. Macam makan. Teruskan makan. Jangan berhenti makan. Solat, zikir, semua itu mesti buat. Itu syariat mesti kena buat. Dia tidak boleh tinggal. Tidak boleh tinggal syariat. Ingat, pegang tu dulu. Maknanya, jangan jadikan amalan itu sebagai pencetus kepada persoalan. Betul ke ni? Solat ni rasa macam tak betul ni. Jangan. Sebab dia ada amalan yang khusus kepada hati. Bab mengalah ni adalah amalan hati. Bab mengalah ni adalah amalan hati yang khusus kepada perlukan bimbingan dan sentuhan-sentuhan yang mana boleh membuka hati. Sebab tu ada orang yang beramal tapi ada tanpa bimbingan. Itu jadi isu tu. Dia beramal seorang diri dia. Dia bersyok sendiri beramal. Nampak? Jadi sidang jemaah mata Allah SWT. Maka lepas kita dah bersyariat, yang kita dah buat selama hari ni, dah bertutup aurat semua ni, itu selesaikan. Bab syariat jangan petikai. Mana yang belum tutup aurat sempurna, tolong jaga. Tolong. Saya seru kepada yang ada dalam ni. Sebab bab aurat jangan bawa main-main. Bab aurat benda basic. Tak guna nanti kalau kita cerita bab hati, tapi aurat masih terbiar. Tak guna. Sebab aurat, dia begini. Bab syariat itu kulit dia. Kulit kalau tak ada, kita cerita bab isi, nanti dia kotor balik. Betul tak? Kita cerita bab isi, tiba-tiba tak ada kulit, isi akan kotor. Cerita macam ialah kita buka, kita dah cerita bab isi, kena ada kulit. Kulit menjaga isi. Ingat solat menjaga hati. Solat menjaga hati. Aurat menjaga hati. Tapi hati itu mestilah dibersihkan. Kalau dia tak solat, kita cerita bab hati, nanti kotor balik. Kalau dia tak jaga aurat, masih nak tayang-tayang lagi, masih nak perhatian, masih nak show off lagi, masih nak orang puji dia. Aurat ni, orang perempuan, aurat ada, saya umumkan orang perempuan atau lelaki, aurat bagi orang perempuan ini adalah perhatian. Pertama, yang dia tutup secara zahir. Aurat yang kedua bagi perempuan itu adalah wajahnya. Ni aurat ni. Apa maksud aurat wajah? Perhatian. Sebab tu orang perempuan jangan suka-suka selfie. Orang perempuan jangan suka-suka duk tayang muka. Apatah lagi yang bergelar isteri.
Jangan suka-suka tayang muka ni dekat FB ke, tayang muka, ustaz saya niat baik. No. Kalau syariat tidak betul, jangan bicara soal niat. Syariat dah tengah-tengah salah. Jadi niat itu mesti terpesongnya. Jadi aurat tolong jaga. Bab syariat jangan petikai. Buat saja. Kalau kata tutup aurat, tutup aurat. Habis ustaz, jangan banyak tanya. Jangan banyak tanya. Bila kita kata jangan tarik perhatian, orang perempuan jangan tarik perhatian, so jangan buat lah. Alah ustaz, itu lelaki punya cerita. Masalahnya pencetusnya. Tadi berbincang dengan imam di tempat saya bagi kuliah tadi. Dia kata, ustaz sekarang trend orang naik basikal pula ustaz. Orang naik basikal tu Allah, pening katanya. Dengan berpakaian ketat sendatnya. Ya Rabbi. Ada pula tu yang buat statement, tak sabar nak main basikal balik, nak cari balik. Ya ilaha illallah. Ini saya kadang-kadang tahu nak cakap, aurat yang buat main. Aurat ni mengundang murka Allah. Aurat mengundang muka Allah. Jangan cabar-cabar Allah. Tolong tolong. Yang mana ada anak perempuan tu tolonglah. Sebab tu saya sangat kritikal bab ni. Sebab kita nak cerita bab hati tapi aurat tak settle. Kita nak cerita bab hati tapi solat masih kelang kabut. Tak jadi. Syariat jaga. Kita nak cerita bab hati tapi dengan suami masih bergaduh. Tak jadi, tak boleh. Itu semua syariat. Syariat kena jaga sebab bila kita cerita mestilah dah kahwin Puan Fazilah, dah lagi-lagi dah ada suami. Orang tengok muka Puan Fazilah, boleh tahan juga ya Puan Fazilah ni muka. Kalau kena jadi bini aku ni, fitnah tu. Jangan main-main. Jangan main-main walaupun suami tak tegur. Ni saya tegur. Jangan main-main, tak boleh. Orang akan renung wajah. Wanita ni, wajah dia ni bukan semudah-mudah untuk tontonan umum, sesuai ditonton oleh semua lapisan masyarakat. Jangan. Sebab tu orang ada pula ilmu, orang tengok mata, tengok pipi dah tahu dah macam mana. Ada pula jenis perangai macam tu. Dia boleh ukur-ukur dah. Dengan muka saja dia boleh ukur dah. Sebab tu perempuan ni, walaupun muka ni bukan aurat yang utama, dalam solat buka, tetapi dia tidak sewenang-wenangnya keluar begitu. Sebab tu dalam Islam, perempuan ni tempatnya memang di rumah. Sebab aurat, setiap inci dia adalah fitnah. Hati-hati. Tolong jaga. Ni pagi ni saya cerita ni. Sebelum cerita bab mengalah-mengalah ni, kadang-kadang kita tak sedar. Bab syariat tolong jaga. Saya tak perlu cerita panjang lagi bab syariat. Memang benda yang dah tertulis. Halal itu jelas, haram itu jelas. Persoalannya sekarang adalah kita nak cerita bab hati. Bab hati dia kena ada penutup. Kan cerita-cerita buat sedap-sedap tak ada bekas. Tak ada penutup dia. Kotorlah balik. Sebab tu ustaz, kenapa saya tak istiqomah? Sebab syariat tidak jelas. Sebab tu kata saya selalu ending dengan kuliah saya. Saya cakap jaga solat, jaga selawat. Itu semua syariat tu. Jaga solat, jaga solawat. Kan? Jaga khidmat, jaga aurat. Itu semua syariat. Itu semua syariat. Jadi bila kata syariat, sebelum kita nak masuk ke hati, sebab tu kadang-kadang ulama' dia akan pergi syariat dulu. Sebab dia nak tutup balik. Sekarang kita buka cerita pasal hati, tak tutup, kotor balik, malah jadi fitnah nanti kan. Cerita tak bab tauhid, bab makrifat, buka aurat. Macam mana tu? Cerita bab makrifat tapi masih terbonjol sana, terbonjol sini. Apa cerita? Nak tayang kat siapa? Tu ayat orang panggil sound direct, dia panggil. Nampak? Menyeksa orang je tengok lah. Simpan lah. Simpan. Tak payah tunjuk kat siapa pun. Dan bukan kita punya pun. Nak tunjuk-tunjuk. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tu dia panggil lah. Mak Uda Ahmad dia. Nampak? Orang bak dahi pun boleh baca kan. Tu ada ilmu tu. Bukan tak ada. Sebab tu hati-hati. Bak tangan ni pun kadang-kadang boleh cerita. Dia gitu cara dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali.
Ustaz, delete lah balik post kita yang ada muka walaupun tutup aurat. Ya, Puan Rujilah, lebih baik macam tu. Lebih baik. Sebaiknya orang perempuan macam tu lah. Ada muka, apa khabar pagi ini? Apa khabar? Maafkan saya. Muka ala senyum, muka ala manis. Orang lelaki tengok, oi, seronoknya lah. Bini aku tak macam ni. Habislah. Habislah macam tu. Habis tuan. Jadi simpan sikit ya. Bila kita nak masuk kepada jangan mengalah. Mengalah ni cerita tentang hati. Kenapa kita selalu down? Kenapa kita selalu cepat mengalah? Kita tidak peka kepada perkara yang mengganggu hati. Pertama, syariat. Syariat terganggu. Hati terganggu sebab syariat tidak diperketat. Ketatkan syariat. Terutamanya wajib-wajib diketatkan. Jangan bagi kompromi. Orang perempuan dan orang lelaki. Orang lelaki, suami terutamanya dan juga ayah. Saya juga ayah. Juga pada suami bagi isteri-isteri. Kena jaga. Tugas mereka adalah menjadi, dia panggil apa? Kalau apa? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Grooming apa? Image consultant. Image consultant bagi isteri dia. Orang lelaki kena jadi image consultant bagi isteri-isteri mereka. Dia kena tengok dari ujung rambut, ujung kaki. Tengok kat punggung dia, nampak punggung ke tidak. Tengok kat dada, benda-benda poin-poin penting. Tengok, jap, pusing, tengok keluar. Naik balik, tukar baju katanya. Kena macam tu. Tadi ada seorang sahabat saya tanya, Ustaz, macam mana caranya Ustaz nak bagi anak ni solat kat masjid Ustaz? Dia cakap macam tu. Anak ujang lah. Ada tak tip dia? Satu, saya pun jawab. Ginilah Haji. Satu je cara dia. Apa dia? Enforcement. Penguat kuasaan. Kita suami ada kuasa tapi tak nak guna kuasa. Allah tanya, ya Amin. Gunakan kuasa. Awak tak tutup, awak tak keluar. Masuk, tukar. Tu macam tu patutnya. Jangan. Enforcement. Dia panggil penguat kuasaan. Kalau kita tak mampu nak menguat kuasakan bagi seorang suami, tunggu Allah yang maha berkuasa ambil alih kuasa. Nak? Jangan main-main. Allah ambil alih kuasa, haru biru rumah tangga ni. Di situlah datangnya tu tak kena, ni tak kena. Macam-macam cerita akan timbul. Jelas? Okey, baik. Dah jelas bab syariat, jangan petikaikan lagi. Bab syariat, sebab tu saya tidak bahas panjang bab syariat. Sebab syariat itu jelas. Wajib buat. Tinggal lagi kalau nak hukum, mengaji, kita perhalusi lagi hukum-hukum yang terlibat dalam syariat itu. Tu kita boleh mendalami tentang ustaz-ustaz yang arif bab fikih. Ada setiap ustaz ada kemahiran dia. Jadi boleh tengok, boleh dengar. Ini ustaz ni mahir dalam bab solat, hukum-hukumnya. Dengar, pengaji baik-baik. Ini ustaz ni cerita tentang bab fikih, fiqh wanita. Dengar. Bab haid, bab ini. Itu semua fardu ain. Kena dengar, wajib dengar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dia sembuh, dia sembuh time inilah dia nak sembuh. Allahu Akbar. Depa tengah buat cleaning. Kita bagi laluan depa sembuh. Depa nak buat kerja dia, kita bagi depa buat kerja. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Allahumma salli ala Muhammad. Jangan pertikaikan. Baik. Jadi alhamdulillah. Pak, dia okey, dia angkat tangan. Okey. Enforcement. Jadi kita sebagai lelaki yang ada diberi kuasa, dia kena gunakan kuasa untuk menguatkuasakan syariat Allah Taala. Kalau kita gagal menguatkuasakan syariat Allah Taala, Allah yang Maha Berkuasa akan tunjukkan kuasanya. Jangan cari cukup takut. Lalu saya cakap kat Aziz, jangan. Kalau Allah ambil alih kuasa, punggah kita. Punggah. Baik, Jadi ingat. Jadi bila kita cerita bab hati, bab ijrah, kita kena pastikan bab syariat tu jelas. Saya ulang lagi sekali. Bila kita cerita bab jangan mengalah ni bab hati. Bila bab hati ini bab dalam. Bila bab dalam mesti ada kulit yang menutupnya. Kena ada kulit yang menutupnya. Apa kulit? Solat, aurat, khidmat dengan suami wajib. Jangan pertikai. Lagi sekali saya bagi tahu. Orang perempuan tolong jaga bab ni. Ramai kadang-kadang orang perempuan bagi tahu dia rasa dia lemah semangat. Tengok tak? Dia ada tak menjaga aurat betul-betul, menjaga solat betul-betul, menjaga khidmat betul-betul. Kalau dia jenis belum jaga aurat, jenis ambil perhatian,
perhatian. Dia suka mengambil perhatian. Tak boleh. Saya ulang lagi sekali. Orang perempuan jangan salah guna muka ni untuk buat orang lelaki membayangkan pelik-pelik. Jadi simpanlah muka tu baik-baik. Tak payah. Saya bagi tu terang dia. Tak ada masa dah. Dah. Allah Ustaz, takkanlah kita niat betul. Lagi sekali saya bagi tahu. Niat kita betul tapi orang lain niat tak betul. Tolong jangan buat fitnah. Jadi bab ini kena jaga. Kena jaga betul-betul. Khair. Baik, bila dah sempurna syariat, ambil alih kuasa habislah. Allah ambil alih kuasa, Allah buat enforcement, ambush habislah kita. Ambush habislah. Sebab tu, tak payah nak show off. Pakai bertudung nampak, ya semua. Bukan kadang nampak tuduk, nampak rambut, nampak bonjolan-bonjolan pun tak boleh. Bonjolan-bonjolan, bentuk-bentuk tak boleh. Haram tetap haram lah. Haram janganlah main-main. Bendanya haram, jangan main-main. Aurat ni jangan main-main. Saya tu ulang, benda simple. Kadang-kadang nak hijrah, aurat tak boleh. Akhirnya hati tidak jelas. Orang lelaki kemas dah. Kadang-kadang ni saya cakap tu terang. Bab tajuk jangan mengalah. Cerita jangan mengalah kan. Okey, saya cerita bab benda simple-simple dulu, bab syariat. Orang lelaki kadang-kadang cantik dah. Dia solat kat masjid, kemas dah awal waktu. Tetapi adakah isteri-isterinya, anak-anaknya telah dikuatkuasakan undang-undang menjaga aurat? Allahu Akbar. Tolonglah. Kadang-kadang ya Rabbi, kita sebagainya ada kuasa, bukan tak ada kuasa. Enforcement. Sebab dia di bawah jagaan kita. Kita memang jaga dah. Tetapi syariat seperti mendidik isteri itu syariat. Itu mesti tidak dikuatkuasakan. Nanti suami macam ni dia cepat mengalah. Ingat, saya nak bagi tahu poin yang pertama pagi ni, poin pertama. Iaitu orang yang tidak menjaga syariat, orang yang akan cepat mengalah. Siapa yang tidak menjaga syariat, tidak memperkemaskan syariat ataupun tidak memperkuat kuasakan syariat, dia pasti akan penat. Dia akan kalah. Sebelum cerita bab hakikat lagi dia dah kalah dah. Ya, memang tak ada niat Puan Fazilah. Tapi untuk suami, okey, kalau untuk suami, biar suami dia nampak. Kalau untuk suami, biar suami dia nampak. Jangan bagi orang nampak muka ni untuk orang lain. Haram hukumnya. Haram. Haram. Sebab dia akan membuatkan minat orang lain tengok muka. Yang lelaki ajnabi lain tengok muka, dia boleh bayangkan. Dia boleh tengok, seronoknya kalau aku dapat bini macam dia. Habis. Jangan. Orang perempuan dia kena berhati-hati bab ni. Sangat berhati-hati bab ni. Jangan buat main, insya-Allah. Baik, jadi enforcement kena buat. Okey. Mengalah bila kita tidak bertegas dengan syariat. Orang yang tidak bertegas dengan syariat, dia akan jadi orang cepat mengalah. Hati-hati. Baik, jadi sekarang ni pertama kita kena menguatkuasakan syariat yang utama. Syariat macam tadi, solat kuat-kuasakan. Tadi awal waktu, enforcement awal waktu. Sekarang ni kita kena marah kat diri sendiri. Sekiranya kita gagal buat satu pendekatan, gagal ni 5 waktu tak boleh nak tepat, dia kena ada enforcement. Marah. Apalah Farid, tak guna kau ni. Apa ni, bagi ni pun tak boleh nak handle solat. Marah kat diri. Boleh. Kita panggil muhasabah. Ataupun muaqabah. Muaqabah ni dia akan dia panggil denda diri dia. Denda dengan marah lah. Dia ada enforcement. Baik. Yang kedua, jaga lisan. Jaga solawat. Apa hari ni malas nak selawat. Teruk betul aku ni. Selawatnya ringan pun tak boleh. Enforcement syariat. Pertama ni enforcement syariat. Penguatkuasaan undang-undang Allah. Yang ketiga, kita jaga khidmat. Dengan mungkin selama ni kita berkira berkhidmat, kali ni kita kena didik hati kita. Kita kena cakap apa ni, bab ini pun sikit pun penat, khidmat ini pun penat. Jangan. Kita kena enforcement syariat. Yang keempat, kita pergi menjaga tadi aurat lah. Jadi penampilan. Lelaki dah jaga aurat, dia kena jaga aurat orang bawahan dia juga. Orang bawahan lah. Ahlinya. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Dia kena perhatikan. Dia kena jadi image consultant untuk isteri dan anak-anak dia. Dia kena jadi image consultant. Dia tidak boleh biarkan begitu saja. Tidak boleh. Lepas tanggungjawab. Orang yang lepas tanggungjawab, dia akan menjawab nanti dengan Allah Ta'ala. Okey, clear bab tu. Yang kedua, baru kita perhalusi dalaman. Setelah kita buat satu enforcement kepada syariat, barulah kita buat pemantapan dari sudut hakikat. Okay, dalam bab hakikat ni, kata guru saya,
Al-Fadhil Ustaz Mustama Abu Latif, guru saya tu, sekolah menengah tu. Mau tidak mahu, nampak macam simple, tetapi itulah saranan dia, perbetulkan niat. Baik, dalam bab perbetulkan niat ini bukan soal perbetulkan dengan lafaz, tetapi kita mendalami ilmu untuk memahami maksud kehidupan, tujuan hidup. Contoh macam hakikat kehidupan, ilmu untuk memperbetulkan niat sebenarnya. Sebab Nabi kata, inna a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Setiap amalan dengan niat, dan kita akan dapat apa yang kita niatkan. Ingat tu, kita akan dapat apa yang kita niatkan. Sebab Allahumma salli ala Muhammad wa ala puan, orang lelaki dah jaga mata, jangan duk tengok kat orang lain. Sekarang ni suruh lelaki jaga mata tengok kat isteri dulu, Puan Nazarita. Ni bukan fitrah, lumrah. Jangan expect suruh harimau jangan tengok daging, sebab harimau makan daging. Tapi orang perempuan janganlah tayang daging. Tolonglah. Allah jadikan tersebab. Dan menjaga mata ni juga bagi seorang perempuan juga. Orang perempuan jangan apa orang kata? Allah. Orang perempuan ni pun kena faham. Jangan pula tengok laki pun sama. Orang perempuan pun sama, tak boleh tengok laki. Tengok laki handsome tak handsome pun tak boleh. Orang perempuan pun kena jaga mata. Jangan ingat orang lelaki je. Jangan ingat orang lelaki je, orang perempuan pun sama. Jadi macam ni, bila kita teliti menjaganya halal, maka Allah akan perkemaskan hati kita. Bila kita menjaganya halal, Allah akan perkemaskan hati kita. Hati ni urusan Allah. Sebab tu bila kita menjaga syariat, Allah akan perkemaskan hakikat. Tinggal lagi hakikat ni kena perbetulkan niat. Dalam bab amalan, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dalam sesiapa yang nak mendekatkan diri kepada Allah, maka dia kena perbarui ataupun dia kena belajar untuk niat. Belajar untuk niat. Macam mana belajar untuk niat itu? Adakah lepas niat? Tidak. Belajar tujuan hidup. Sebab tu dalam perbincangan hakikat kehidupan, itu belajar tentang tujuan hidup, maksud hidup. Dia kena faham tu. Belajar tentang maksud hidup. Baik. Penambahbaikan kualiti orang on progress. Masya-Allah Ustazah. Kita bantu. Sebab benda ni tidak boleh kita biarkan. Nampak? Tidak boleh. Tidak boleh kita anggap benda tu remeh. Habis sana tengok muka ustaz ni, orang dekat lagi. Ini dah tentu-tentu majlis ilmu, Puan Ariana. Mengarut lah kalau tengok muka dengan ilmu pun pening. Pelik tu. Kan? Kalau tengok ilmu pun dah pening, tengok orang yang tak ngajar tu lagi pening. Jangan. Ini menuntut ilmu. Sebab tu perbetulkan niat. Tayang daging, kopiak yang sebam boleh tanggal. Ya, Tuan Ismail bin Din, itulah dia. Saya nak bagi tahu, adakah kesedaran itu timbul dalam kedua-dua pihak? Pertama, lelaki sedar bahawa itu haram. Yang kedua, perempuan sedar tak yang dibuat tu, dibuat benda yang haram. Orang perempuan pun kena sama-sama sokong lah, support lah each other. Tolonglah ingatkan saudara se-Islam tu. Kadang-kadang orang lelaki dia faham benda tu haram. Ya Allah, haram ni. Orang perempuan dia tahu tak benda tu haram. Dah. Ini saya punya part body saya. Saya, awaklah jaga ustaz ni. Baik nama ustaz. Kita pula yang salah. Kita pula salah lah hai. Orang lelaki pun sama. Orang lelaki pun baju yang ketat-ketat. Naik cycling, basikal. Hati-hati. Haram juga tengok aurat lelaki. Tak boleh. Tak boleh. Haram. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey. Alhamdulillah. Baik. Jadi sekarang, kenapa kita nak tekankan tadi tentang syariat? Sebab sebab apa? Sebab kita nak menjaga hakikat. Kulit menjaga isi. Tulis kat situ. Kulit menjaga isi.
Tahu haram tapi buat dek je. Puan Rita, tahu haram tapi buat dek je. Yang ini yang bahaya. Tahu benda tu haram tapi buat dek je. Dia akan jadi orang yang sombong. Kadang-kadang dosa buka aurat tu bukan dosa buka aurat tu, tapi sombong kerana buka aurat. Aku peduli apa? Ego je tu. Ego tu lah Puan Umirus, sebesar biji sawi tak cium bau syurga. Tak cium bau syurga. Ustaz, kalau kita like gambar-gambarnya kat media sosial, ya sama. Jangan bagi sokongan dekat gambar-gambar yang tidak patuh syariat. Jangan. Kalau kita like, maknanya kita sokong. Hati-hati. Jadi sebab itu, jangan sebarang-sebarang like benda yang tidak patuh syariat. Bimbang-bimbang kita join. Okey, baik. Jadi, kulit menjaga isi. Okey, clear. Jadi yang saya cerita panjang-panjang tadi adalah enforcement kulit. Perkasa syariat. Kita nak menguatkuasakan syariat. Baik. Bila pergi kepada isi, barulah kita cerita tentang hakikat. Baik. Bab mengalah ni tuan-tuan, sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT, adalah bab dia dengan Allah. Orang yang tidak ada Allah, dia akan mengalah. Bila nak ada Allah, dia kena ada dua-dua maksud. Iaitu syariat hakikat. Makna, bila dia nak menuju kepada Allah, dia kena persembahkan syariat di hadapan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, dia kena persembahkan hatinya kepada Allah. Nabi SAW sabda mafhum hadis, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum aw kama qala. Allah tak tengok rupa dan harta, akan tetapi Allah tengok hati dan amal. Baik. Jadi sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Jangan. Sebab tu kita kena suka apa yang Allah suka, benci apa Allah benci. Jadi kita bukan benci individu, tapi kita benci perbuatan dia. Jadi kalau perempuan yang buka aurat, nampak ini yang bahaya ni. Dunia ni bahayanya apabila dia boleh berpakaian cantik sehingga menutup kesalahan yang haram. Pakaian cantik, cantik, rupa cantik, Miss World, kan? Tak kotor kan? Nampak cantik, bersih dia. Wangi pula tu, pakai perfume wangi, padahal itu busuk tu, haram. Jadi kita kena ada mindset, niat, tujuan itu untuk Allah. Jadi bila kata tujuan untuk Allah, benda yang haram itu buruk. Ustaz, kadang-kadang hati dah tahu haram, tapi disebabkan persekitaran kawan yang jaga penampilan alamat datin, itu bukan dia nak jaga status. Salah lah, tak boleh. Maka tiadalah dia Allah. Orang yang ada Allah, walaupun persekitaran iaitu alamat datin yang Puan Umiruh cakap, kita tak kata pengaruh. Sebab itu kata jangan mengalah. Ada iman, dia takkan mengalah. Takkan kita nak mengalah, menyerah. Mengalah ni maksudnya menyerah. Okey? Takkan nak menyerah diri ini yang bukan milik manusia kepada manusia. Diri kan milik Allah. Diri kan milik Allah. Bila diri milik Allah, serah pada Allah. Jangan serah pada penampilan. Jangan serah pada kawan-kawan. Jangan mengalah. Bila ada hukum, jangan mengalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Ustaz, kadang-kadang dalam solat ada telepapan terutama yang pakai singkat bila suruh. Samalah. Itu kalau ada peluang terus tegur. Tuan admin, ada peluang tegur-tegur. Tegur-tegur dia. Kesian dia. Nanti kadang solat dia tidak sah. Ya. Dia permulaannya bila kata tak ikut perasaan lah. Jangan perasaan cantik. Orang perasaan cantik dia suka tayang-tayang. Dia tayang dekat benda yang haram. Dia kalau dia ni sedar dia tu milik Allah, dia takkan tayang dekat perkara yang haram. Jadi sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Khair. Jangan mengalah. Jangan serah. Jangan serah diri pada keadaan. Jangan serah diri pada situasi. Allah tak jadikan kita untuk ikut orang. Allah jadikan kita untuk ikut Allah. Allahumma salli ala. Maknanya berjubah tapi nampak bentuk juga tak jaga aurat. Ya, Puan Sarimah. Sama. Dia berjubah tapi
Ya, ada kain-kain lekra kan, apa bentuk punggung, kadang-kadang minta maaf, jangan nampak sampai nampak pakaian dalam. Ini semua, ini fitnah. Hati-hati, fitnah. Fitnah. Syarat dia tidak menampak bentuk tubuh badan atau menimbulkan fitnah dan ghairah. Tidak boleh. Hati-hati Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, yang kedua adalah perbarui tadi niat, enforcement, jangan serah. Ya, tak ada masalah, boleh bungkuk. Dia benda yang orang perempuan nak buat tapi ada fitnah, tak payah buat lah. Biar lelaki lah, lelaki pun biar pakaian, biar pakaian yang menepati lah. Jangan body yang penting, jangan nampak, jangan bentuk body ni naik basikal punggung tu tersembur kat belakang tu. Itu apa cerita bawa basikal macam tu? Nak sihat tapi bermaksiat buat apa? Nak sihat tapi bermaksiat, tak sihat pun nanti kan dapat azab lagi ada. Hati-hati. Jadi diri ni milik Allah. Jangan serah diri pada kawan-kawan, ikut trend. Ustaz, ada kawan-kawan saya jual produk kecantikan kasut depa yang muka guna makeup, lipstick macam mana pula. Samalah. Itu dah fitnah. Dia tuyung tayang kat lelaki. Kalau untuk perempuan saja tak apa, Puan Fauzi, Tuan Haji Fauzi. Kalau dia pakai untuk perempuan saja tak apa. Dia buat close group untuk perempuan saja. Tak ada masalah. Masalah sekarang orang lelaki pun tengok juga. Ada setengah tu cakap, ini untuk ilmu ya. Untuk ilmunya, jangan salah faham ya. Perbetulan niat. Dia pandai nasihat orang perbetulan niat. Dia betulkan niat. Kalau niat kerana Allah, dia tak buat kerja macam tu. Kalau niat kerana Allah, kita tak buat benda-benda yang mengundang murka Allah. Hidup ni bila kita untuk Allah, jangan buat benda yang Allah marah. Itu saja. Kena faham? Sama lah tu. Sama. Poin dia sekarang bukan soal jogging ke berbasikal. Poin dia sekarang adalah aurat. Kalau nak berjogging, jagalah aurat. Itulah dia. Aurat badan tu bukan milik kita. Orang perempuan jangan perasan Allah bagi body cantik, itu bukannya perempuan punya, Allah punya. Janganlah salah guna apa yang Allah punya. Allah bagi cantik, situ mantap, sini mantap, duk tayang kat orang. Tengok body aku mantap tak? Tayang kat orang buat apa? Sekarang bila orang mengundang fitnah, orang mengundang gairah, marah pula. Nampak? Hati-hatilah benda-benda macam ni. Jogging akan jual boleh. Apa masalahnya? Tak ada masalah. Pakainya longgar. Buat je. Okey. Baik. Poin yang kedua tadi adalah hati. Bila kulit menjaga isi. Isi ini, hati tadi, apabila niat dia benar, maka jaga dengan syariat yang jelas. Kalau niat kita kerana Allah, guru saya cakap hari-hari tu betulkan. Perbetulan niat. Bila kata niat kita, tujuan kita maksudi ilallah, tujuan kita itu adalah kepada Allah, maka bila Allah menyuruh kita untuk melaksanakan perintahnya, maka lakukanlah. Itu dah orang lelaki pergi jogging sebab tengok perempuan. Dah memang ada perempuan nak tengok. Memang itulah dia pun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Buat apa pun jagalah apa yang Allah suruh, Allah redha. Kalau nafsu mengawal diri, apa yang patut dibuat? Kadang diri tak sedar nafsu dah mengawal diri. Baik. Sebab tu bila kata syariat akan mengikat balik menjaga nafsu tadi. Pertama syariat, bila kata nafsu, maka perbetulkan balik syariat, Tuan Jebat. Syariat itu akan mengawal balik nafsu itu. Dan tetapi nafsu ni utamanya adalah dengan mengenal Allah. Nafsu ditundukkan dengan mengenal Allah, kembalikan dia kepada Allah. Tubu ilallah, istighfar. Contoh kata nafsu syahwat, tengok perempuan cantik. Ingat, perempuan cantik, Tuan Jebat, banyakkan mendekati kembali ilmu-ilmu penyucian hati. Ni maksudnya umum lah, bukan masuk pada Tuan Jebat pada umum lah ni. Maknanya kita ni, apabila kita menunjukkan kembali kepada sifat yang sebenar. Contoh, cantik itu sifat Allah. Jamil, Allah campakkan cantik kepada setengah-setengah kejadiannya. Maka adalah setengah itu kita tengok cantik, dengan seksinya, dengan cantiknya. Kita kena ingat, cantik itu nama Allah. Kenapa nama Allah kita tengok dekat tempat yang haram? Maka bila tengok nama Allah di tempat yang haram, Allah tak redha. Kita tengok apa Allah buat benda tu cantik, tapi kita tengok dengan keadaan yang haram. Maka automatik benda tu jadi buruk.
Itu kaedah dia. Malah apatah lagi kita dah tengok cantik, kita cari pula yang haram. Dah tahu benda tu haram, kita pergi pula dekat tempat yang cantik yang haram tadi itu, konon-konon nak menikmati kecantikan yang haram itu. Lagilah dua kesalahan. Sebab itu kalau dah sekiranya terbuat, kembalilah kepada Allah, istighfar. Istighfar, tundukkan diri, ya Allah, aku silap dalam memahami sifatmu, aku melihat sifatmu pada tempat yang haram, jadi aku mohon ampun. Nafsu ni akan tunduk apabila kita kaitkan dengan Allah. Kaya sifat Allah. Bila kaya diletakkan pada tempat yang salah, pada harta, bernafsu juga. Nafsu akan menguasai. Kita ingat kita yang kaya, lalu kita pun menterjemahkan kaya dengan cara kita. Cara show off, cara menunjuk, cara dia panggil apa? Oh, kaya ini dengan usaha dia, jadi dia akan boleh beli apa yang dia nak. Ini semua kaya yang tidak ikut spek, tidak ikut syariat Allah Ta'ala. Baik, kembalikan diri kepada Allah, tubu ilallah. Jadi sidang penonton, sidang jemaah mata Allah Subhanahu Ta'ala. Jadi kena faham maknanya sekarang mengalah ni. Mengalah ni maksudnya jangan menyerah kepada makhluk. Jangan cepat mengalah, jangan serah pada makhluk. Kita kena sentiasa memantapkan kefahaman tentang tujuan maksud hidup. Memang jadi kena faham, bila kita buat suatu perkara yang mengundang fitnah, Nabi tidak suka perkara yang boleh mengundang fitnah. Dia jaga-jaga. Nafsu kan kalah, kembali kepada Allah, kembalikan dia kepada Allah. Memang kita akan cari benda yang cantik, perasaan. Tapi bila kata ikat dengan iman, cantik itu sifat Allah. Kau pergi kat mana cantik tu? Tengok kat benda yang aurat, genung lah tengok. Ini boleh bagi tip kat anak-anak, anak lelaki contoh. Kadang-kadang dia pun melalui situasi ini. Dia tengok benda yang cantik, dia tengok cantik, mama cantiknya. Cakap kat dia, cantik tu sifat Allah. Kamu tengok cantik tu dekat yang mana? Itulah kat perempuan tu, itu haram. Itu bukan halal bagi kamu. Jadi selagi mana haram, selagi itu tidak cantik. Oh, okey. Selagi haram, selagi tidak cantik. Ya, yang mana cantik? Bila halal nanti, isteri kamu. Tengoklah puas-puas je kamu tu. Suruh dia gelik depan kamu. Panjat, guling. Panjat sini, ambil tiang. Pandailah. Itu halal. Halal. Halal itu cantik. Haram itu buruk. Okey. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Apa ni? Body dok comel pun orang lelaki dia boleh bayangkan. Orang lelaki dia bukan bayang body dok comel, dia bayang body lain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak boleh. Tuan Surah Najahya, tak boleh. Zumba tempat yang public tak boleh. Haram. Boleh atau tidak like gambar wanita walau dia tutup aurat? Like, kalau dia tutup aurat, okey lah, tak ada masalah lah like gambarnya orang tutup aurat. Tapi ni wajah ni memang harus. Tapi ada kena faham bahawa kalau muka ini mengundang fitnah, dia makin riak, makin seronok tayang muka, makin like. Orang letak muka ni untuk apa? Like kan? Jadi muka cantik, manisnya, seronoknya, tak payah like lah. Makin menjadi pula nanti kan dia show off nanti kan. Tak payah like lah, biar je. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Manusia tak cantik, busuk, benar, kembara pasrah. Ada seorang ulama ni, Tok Syekh ni, dengan anak murid dia. Ditanya tentang, kau kenal siapa aku? Dia tanya. Dia kata, kau kenal siapa kamu? Maka si anak murid dia terpinga-pinga dia, siapa aku? Lalu tok guru dia bagi tahu, kamu adalah air mani yang hina, bangkai yang busuk. Direct. Betul. Surah Sajadah ayat 8, air mani yang hina, bangkai yang busuk, mayit kena cepat-cepat tanam, nanti busuk. Sebab tu antara perkara yang disegerakan untuk ditanam itu adalah jenazah. Sebab nanti dia berbau. Atau badan. Tu. Jadi bayangkan, itulah sifat kita. Busuk, bangkai dan air mani yang hina. Tiba-tiba dimuliakan. Kenapa? Kerana pada kita ada sifat Allah. Yang cantik. Tu. Bila mati, cantik dah tak ada. Bila mati, cantik dah tak ada. Sebab tu tak ada orang kahwin dengan mayat. Mana ada orang kahwin dengan mayat?
Ustaz, yang main dengan mayat itu gila nak gambarnya. Ada, memang ada. Dia pergi main dengan mayat. Ya Allah. Nauzubillah min zalik. Dan tapi nak bagi tahu itu memang di luar cerita lah. Itu ada yang tak kena lah. Tapi nak bagi tahunya, setelah mati, pucat, lesi, cantik dah pergi dengan roh. Jadi cantik bukan sifat badan, cantik sifat roh. Roh itu milik Allah. Tu je. Jadi ketika orang tengok kita cantik, hakikatnya orang tengok roh yang cantik sebenarnya. Dan cantik itu bukan sifat kita. Jadi bila kata orang tengok cantik, maka tolong jagalah kecantikan itu milik Allah. Letakkan pada yang halal. Nah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, jadi senang penonton, senang jemaah mata Allah SWT, kesimpulan kita pada pagi ni. Baik. Jadi kesimpulan kita pada pagi yang penuh barakah ni, insya-Allah, yang pertama, jangan mengalah kepada makhluk. Jangan mengalah, ini jangan menyerah pada makhluk. Kita kena tunduk kepada Allah. Jangan menyerah pada makhluk. Berhijrahlah pada Allah. Jangan berhijrah berubah kerana makhluk kepada makhluk. Yang ini dengan menjaga syariat, menguatkuasakan syariat, menjaga hakikat dengan menjaga niat dan tujuan. Apabila tujuan kita sentiasa kita pelihara, insya-Allah kita akan menjaga syariatnya juga. Jadi sidang jemaah mata Allah SWT, untuk makluman semua ya. Baik, kelas yang saya akan anjurkan nanti, ya, insya-Allah bulan 9, saya dah ada tarikh dia. Cuma saya akan update dan saya akan bagi borang secara online nanti. Boleh subscribe, saya akan buat secara online dan offline. Siapa yang nak mengikuti secara offline, silakan datang. Insya-Allah setakat hari ini lokasi di Masjid Shah Alam. Saya akan maklumkan dari masa ke semasa. Di yang mana yang dah ada, saya tengok ada siapa nama Puan, siapa saya tengok Puan Roha je. Dia buat inisiatif suruh join kan. Baguslah tu. Atau inisiatif tu saya tak suruh tu. Tapi dia buat inisiatif untuk cari, bagus. Jadi yang dah ada nama tu saya take note lah. Dia ada yang dah daftar, ada yang direct dengan saya pun. Dan saya terbukalah kepada semua yang menonton pada pagi ni. So ready bulan 9, satu tarikh yang dah confirm 16 September, Hari Malaysia. Itu untuk kelas intensif kepada pembangunan kehidupan. InsyaAllah kita akan buat maksimum half day, mungkin 6 jam. Dan satu lagi mukmin niaga insyaAllah. Jadi kita akan buat secara serentak online dan offline. Cuma online saya tak terbuka. Online tu saya akan invite kepada siapa yang daftar saja. Sebab kita tak nak nanti, sebab kita run straight 6 jam nanti, jadi tak fokus nanti kalau orang lain yang boleh masuk kan. Nanti kan tiba-tiba mencelah. Tiba-tiba nanti kan mencelah kan, kita lari fokus. Jadi untuk yang tak dapat datang secara offline, boleh daftar untuk mengikuti secara online. Dan saya seru kepada semua untuk sama-sama mengikuti pengajian ini. Dan insya-Allah kita akan maklumkan dari masa ke semasa. Tarikh yang confirm untuk satu kelas adalah 16 September. Satu lagi tak silap 22 ke. Nanti saya maklumkan kembali ya. InsyaAllah bulan 9. Baik, jadi itu saja. Terima kasih. Saya cukup setakat tu. Saya tak lama kat sini hari ni lagi sebab kita berada di luar. Saya berada di luar kawasan. Lama tak lama pun sejam juga. Bila bulan 9 saya dari Johor, boleh 16 bulan 9 untuk satu kali intensif. Dan ada kelas mukmin niaga nanti ya. Mukmin niaga pun bulan 9 juga. Kemungkinan 22 tak silap. Nanti saya akan maklumkan insya-Allah. Ya Puan Roha, terima kasih atas kesudian membantu war-warkan, alhamdulillah. Masjid Negeri Shah Alam, insya-Allah. Okay, yang berminat boleh pergi dekat, nanti saya akan maklumkan dekat, ada page dekat wall. Saya akan keluarkan iklan kat wall saya nanti insya-Allah. Baik, ataupun boleh inbox saya pun boleh, personal direct saya pun boleh insya-Allah. Khair. Jadi itu saja. Terima kasih. Saya akan maklumkan. Buatlah online. Ya, saya buat dua-dua sekali, online dan offline. Online dan offline saya akan buat serentak. Online dan offline saya akan buat serentak. Yang mana boleh datang offline tu baguslah. Yang berdekatan sila datang. Bayaran pun saya akan maklumkan nanti insya-Allah. Bayaran pun sekadar syarat saja. Dia ada fidyah dia, tetapi tidaklah mengikut fidyah ataupun bayaran itu. Ikutlah berapa nak bayar nanti. Baik, saya akan maklumkan dari masa ke semasa insya-Allah. Jadi cukup setakat itu dulu. Bertemu lagi pada siri yang akan datang, Finis Kolbu. Bertemu kita besok. Besok ada juga Finis Kolbu insya-Allah. Malam ni jangan lupa kelas kita insya-Allah. Kita sambung dalam kelas Lisanul Haq, kalam-kalam kebenaran. Kita merungkai kembali kata-kata ataupun kalimah-kalimah yang hak dan batil dalam kehidupan kita. InsyaAllah berbicaralah dengan yakin.
Jadi kita teruskan istiqamah dalam pengajian ni. Mudah-mudahan hidup kita terkeluar daripada belenggu keliru, belenggu nafsu, belenggu dunia yang sangat merosakkan. InsyaAllah mudah-mudahan kita bebaskan jiwa kita sebebas-bebasnya. Kembali kepada pencipta dengan jiwa yang tenang. Amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. InsyaAllah. Cukup setakat itu, mohon ampun, mohon maaf di atas segala kekurangan, segala apa yang merosakkan, mengganggu. Mohon maaf. Allah Ta'ala menyempurnakan perbahasan kita pada pagi ini, insyaAllah. Aku lu qali hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih, kafarah dan surat Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.